Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Kita mengucapkan selamat ulang tahun Georgetown sebagai bandaraya warisan dunia untuk ulang tahun ke-12. Georgetown dan Melaka merayakan sekali kerana sejak 2008 dua bandaraya di pesisir Selat Melaka ini diiktiraf oleh Badan Dunia UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Tetapi apakah maksud yang boleh kita angkat sebagai satu tapak warisan dunia kaya dengan budaya, warisan, silang kaum, silang etnik, silang agama dan juga tinggalan warisan seni bina yang begitu menarik sekali. Ada pelbagai corak, sama ada timur dan juga barat, tetapi apabila kita memasuki era abad ke-21, pastinya pembangunan, kelestarian dan juga bagaimana menangani ancaman bencana, itulah keutamaan bagi bandaraya yang ada sejarah dan juga pesat membangun seperti Georgetown ini. Jadi untuk melihat bagaimana Georgetown menjadi satu bandaraya yang mampu menangani sebarang risiko bencana alam ataupun bencana buatan manusia, tetapi dalam masa yang sama dapat mengekalkan kehebatan sebagai bandaraya warisan dunia, itu yang akan kami bincangkan pada malam ini bersama Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan juga Persediaan Bencana MJIIT UTM Kuala Lumpur. Apa khabar Dr. Kamarul? Khabar baik, Eji. Dr. Kamarul sibuk pulang alik dengan kerja-kerja akademik dan juga lapangan, baru pulang dari Langkawi ya? Ya, Tuan Haji. Dalam kajian yang sama, iaitu persediaan dan juga mitigasi bencana. Jadi Dr. Kamarul, sebagai permulaan, apa keunikan UNESCO, tapak warisan UNESCO ini kalau kita rujuk ataupun lihat pada bandaraya Georgetown di Pulau Pinang? Terima kasih banyak pihak Astro, Tuan Haji atas jemputan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang menarik untuk dikupas dan saya melihat satu peluang yang mungkin agak sukar sekiranya hilang. Itu pandangan saya, Haji. Dan kita lihat dengan sejarah 500 tahun bagaimana pelbagai era kolonial dan pelbagai tinggalan mereka dari segi sedimina seperti mana yang Tuan Haji maklum, dan juga kita lihat budaya yang amat berbeza daripada Selat, daripada Pulau Pinang dibawa ke Melaka. Dan untuk makluman, setiap tahun akan ada beberapa siri-siri penilaian semula. Macam audit lah. Audit saja. Dan setiap audit ni memerlukan beberapa indikator, beberapa tindakan-tindakan, program-program yang ke arah pengekalan warisan. Itu antara sedikit yang mungkin saya kongsikan. Dan yang menariknya di Melaka dan juga Pulau Pinang, kerana mereka adalah mendapat taraf yang sama. Jadi sekiranya macam salah satunya hilang, bermaksud kedua-duanya akan hilang. Itu satu perkara yang mungkin kita boleh dalami dan pahalusi, berbeza dengan yang di Gunung Kinabalu. World Heritage Site yang di Gunung Kinabalu berbeza yang ada di Pulau Pinang, Georgetown dan juga Melaka. Itu seberingkas. Okey, tapi dalam konteks untuk menjadi sebuah bandaraya yang mapan, ini menjadi satu debat utama kerana Georgetown kawasan yang perlu diwarisi ataupun perlu dikekalkan, iaitu kawasan teras lebih kurang 109 hektar. Kalau zon penampan itu sekitar 150 hektar dan juga pulau secara keseluruhan sebagainya juga ada di seberang perai. Jadi untuk melihat kemampanan sebuah bandaraya yang bersifat katapun pesat membangun, dalam masa yang sama terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kriteria UNESCO untuk menjadikan bandaraya itu status kekal untuk Badan Tapak Warisan Dunia. Ini perlu satu perimbangan yang berhati-hati. Tetapi pastinya ada keutamaan-keutamaan yang perlu kita lihat. Bagaimana kerajaan negeri ada plan pembangunan kerajaan Pulau Pinang 2030. Bagi kalau kita bercerita tentang bagaimana pengurangan risiko, kita boleh melihat framework Sendai yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam masa yang sama juga bagaimana kita mengekalkan sebuah tapak warisan dunia. Tiga faktor ini
perlu digabung jalin untuk memastikan Pulau Pinang khususnya Georgetown mampu menjadi sebuah bandaraya mapan warisan, dalam masa yang sama mapan untuk menangani sebarang risiko bencana. Dr. Kamarul. Isu menarik untuk dikupas dalam masa yang singkat, Haji. Mungkin ada beberapa perspektif yang saya boleh lontarkan di sini. Yang pertama, kita lihat keperluan yang mendesak, pembangunan, jumlah penduduk dilaporkan, direkodkan untuk jangkaan 2030, peningkatan yang agak ketara, 40% peningkatan. Projection. Dan juga jumlah pelancong yang hadir dijangka 2030 akan meningkat 60%. Dan jumlah pelaburan yang ada seperti mana yang termaktub di bawah Pelan Struktur Negeri dan juga Penang 2030 melihat begitu tinggi yang kita jangkakan jumlah populasi, urbanisasi dan juga jumlah pelaburan yang ada, dan sekiranya salah satu bentuk bencana yang datang hadir kunjung tiba di pulau, kita boleh jangkakan kesannya besar. Bayangkan. Dari segi kehilangan nyawa, kerosakan infrastruktur, ekonomi, dan berbalik pada Sendai ada 38 indikator yang diguna pakai. Cuma mungkin di sini sedikit makluman pihak Tuan Haji, kita telah menerusi satu kajian yang telah dibuat bersama dengan pihak JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, pihak JKR, menerusi program Masters of Disaster Risk Management, beberapa pelajar-pelajar yang meneliti data-data hampir 40 tahun, dan kita teliti trend dia di masa hadapan dan kita petakan dengan Sendai. Kerana apa Sendai ini? Kerana kerajaan Malaysia telah memberi komitmen 2015-2030 ini adalah sasaran. Target yang perlu dicapai, dan tahun 2020 ada sasaran tertentu yang perlu dicapai. Jadi apabila kita petakan, kita lihat 64% cadangan projek, program, aktiviti yang dirangka di peringkat negeri selari, menepati. Tapi selain daripada itu tidak dipenuhi. Jadi di situ saya secara peribadi syorkan kepada kerajaan negeri meneliti kembali sebarang perancangan 10 tahun 2020-2030 untuk diteliti, dalam erti kata sebarang proses pembangunan di masa hadapan perlu diarus pedanakan pengurusan risiko bencana. Itu sedikit tetapi kita sudah melihat, Dr. Kamarul, sejak 10 tahun kebelakangan ini Pulau Pinang antara negeri yang vulnerable, yang begitu terdedah dengan risiko bencana. Apa yang berlaku pada 2017, hujung 2017, banjir besar di Pulau Pinang melibatkan hampir keseluruhan kawasan Georgetown tu ditenggelami air. Sebahagian pulau ditenggelami air. 2018, 2019 dan juga beberapa siri runtuhan tanah di kawasan-kawasan pembangunan yang paling pesat di Pulau Pinang, di Tanjung Bunga, di Paya Trubong. Ada juga kawasan-kawasan yang kita lihat di Batu Feringgi. Ada tanah runtuh. Ini kawasan yang dahulunya agak sukar untuk kita dengar isu ataupun insiden tanah runtuh. Apabila kita melihat juga isu berkaitan dengan banjir kilat di kawasan perbandaran, di Bayan Lepas dan apa yang kita boleh baca? Okey, saya cuba bercakap berdasarkan kepada fakta saja. Berdasarkan kepada fakta, data yang kita kumpul, kita kaji selama 40 tahun, data-data hujan, data-data banjir yang berlaku, dan mengikut rekod ada 463 tanah runtuh pernah berlaku sejak 21 tahun, dan trend meningkat kekerapan, dan kawasan-kawasan yang kita lihat ni kawasan yang sensitif alam sekitar. Di mana sebahagian besar pulau adalah mempunyai darjah kecurunan yang tinggi, melebihi 25%. Jadi kita lihat sebarang pembangunan di pesisir pantai ataupun di kawasan tanah tinggi memerlukan risk inform. Itu salah satu strategi yang dianjurkan oleh United Nations Office for DRR yang saya fikir perlu dipahalusi bersama, bukan hanya di peringkat kerajaan negeri. Ada ruang peluang yang juga boleh dimainkan di peringkat komuniti setempat. Itu beberapa yang mungkin kita boleh bincangkan bersama aja, insya-Allah.
kalau Dr. Kamaru boleh bagi sedikit pencerahan bagi Pulau Pinang sebagai tapak warisan dunia. Kita tahu kawasan ini ratusan tahun seni benanya ataupun kelahirannya hampir 500 tahun pembukaan sebuah bandaraya pelabuhan dan pastinya seni bena dan juga tata letak bandaraya ini begitu usang dan perlu dijaga dengan teliti kerana ini kawasan sensitif. Kalau kita pandai-pandai runtuh, pandai-pandai bina, dia tidak akan kekal sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Keduanya, dia tidak mampu lagi menampung pembangunan yang pesat. Walaupun kawasan penampan misalnya yang pinggir itu ataupun kawasan yang lebih jauh seperti di kawasan sensitif di balik pulau, di utara Pulau Pinang di Batu Peringgi ataupun di kawasan Paya Turubong di Batu Maung dan sebagainya. Ia seolah-olah sering kait-mengait. Dia tidak boleh dipisah-pisah ataupun dikotak-kotakkan. Begitu Dr. Kamaru, kalau kita boleh faham. Okey, keadaan geologi, geomorfologi catchment yang ada di Pulau Pinang agak unik dan kita lihat sebarang proses pembangunan, perancangan pembangunan dan kelulusan perlu memahami struktur geologi setempat dan geomorfologi setempat. Dan kita lihat di Pulau Pinang, saya mengambil contoh November 2017, saya berada di sana ketika ribut taufan Damre. 21,000 pelancong terkandas. Boleh kita bayangkan hanya satu episod dan kesannya 21,000 pelancong luar terkandas. Dan hampir kalau mengikut rekod saya, hampir 171 penduduk setempat menerima kesan langsung. Itu baru satu saja. Satu insiden. Dan 2 bulan sebelum, bulan 9 pun menerima jumlah kadar hujan daripada susulan daripada ribut taifun yang sama juga. Yang kita lihat kadar perubahan iklim yang berbeza kalau nak dibandingkan 20-30 tahun yang lampau dibandingkan dengan sekarang. Jadi kita lihat kekuatan. Sebagai contoh, taifun Damre November 2017 dicatatkan hampir 1,000 kilometer ekor taifun. Tapi kita lihat kesan dia pada di Pulau Pinang dan kawasan-kawasan negeri-negeri di sekitar. Jadi mungkin di sini saya lihat sudah sampai masanya. Maksudnya Damri 3, Damri 4 akan berlaku lebih kerap lagi? Berdasarkan kepada fakta, itu yang akan berlaku, yang kita akan alami. Jadi kita lihat berapa banyak sistem amaran awal yang ada. Ada? Setakat ini tidak ada, Haji. Dan saya percaya ada usaha-usaha kerajaan persekutuan, kerajaan negeri untuk membuat pelaburan. Tetapi sistem yang bakal dibangunkan perlu mengambil kira struktur geologi, struktur geomorfologi setempat dan mungkin struktur sosial sendiri. Bagaimana apabila dibunyikan siren, diberikan amaran, bagaimana tindak balas mereka, bagaimana tahap kesiapsiagaan penduduk setempat, bagaimana tindakan awal oleh pegawai-pegawai, agensi-agensi teknikal sebagai contoh. Saya rasa peranan ini perlu dimainkan oleh pelbagai pihak, bukan hanya tanggungjawab sepenuhnya pada kerajaan negeri. Sudah ada banyak perubahan daripada pengalaman Dr. Kamaru dan juga pasukan dari UTM dan juga rakan-rakan di Pulau Pinang sejak 2017 hingga 2020 ini? Okey, sedikit perkongsian. Hasil daripada kajian yang dijalankan oleh beberapa pelajar saya lah, Haslinda, Rusniatun, Farid dan juga dibantu oleh agensi pengurusan bencana negara. Hampir 1 tahun kajian dibuat berdasarkan kepada data-data yang lepas dan kita teliti ada usaha daripada kerajaan negeri untuk membuat pelaburan, tetapi kita lihat masih belum cukup. Dan kita bandingkan dengan permintaan yang datang daripada swasta dan pelaburan-pelaburan pembangunan di masa hadapan perlu diseiringkan dengan bentuk-bentuk struktur mitigasi, sama ada berstruktur ataupun tidak berstruktur, perlu selari. Dan kadar tampungan bandar mungkin berbeza dengan 30-20 tahun yang lepas, even 500 tahun yang lepas saja. Jadi mungkin usaha-usaha ini perlu digembelingkan, dimainkan peranan pelbagai pihak dan saya mengambil kesempatan ini untuk hasil daripada kajian. Kita telah menerapkan satu kaedah dinamakan sebagai transdisciplinary approach. Satu kaedah yang dibawa khas daripada Jepun dan diterapkan, dan bandar
Bandaraya Georgetown adalah Seperti bandar Pulau pertama. Pinang, ya. Dan usaha kita untuk membangunkan local DRR and resilience strategies. Hebat. Satu-satunya di Malaysia yang bakal dibangunkan dan insya-Allah kita akan bentangkan kepada Ketua Menteri dalam masa terdekat. Bagi Georgetown Pulau Pinang, apa strategi terbaik dalam DRR ini untuk diberi keutamaan? Kadang kita tahu pelaburan yang cuba dipromosikan oleh kerajaan negeri bukan sedikit. Kerana Pulau Pinang tanahnya kecil tetapi menjadi center ataupun pusat pelaburan antara terkaya di negara kita selain pada Selangor. Kedua, kalau ada pun pembangunan, di mana nak diletakkan? Adakah di kawasan-kawasan yang sensitif seperti balik pulau atau di utara Pulau Pinang yang kita tahu ada dam ataupun empangannya, ataupun di kawasan yang sudah pun stagnan ataupun saturated seperti di kawasan timur laut Pulau Pinang. Jadi di mana strategi untuk mengurangkan bencana bagi struktur seperti Pulau Pinang dan peranan pemain-pemain taruh seperti komuniti, NGO, badan-badan sivil dan juga pihak kerajaan? Okey, bercakap berkenaan dengan strategi perkara yang menarik. Kerana sasaran Sendai tahun 2020, kerajaan Malaysia perlu mematuhi, perlu ada strategi di peringkat nasional dan juga di peringkat tempatan. So kerajaan negeri termasuk kerajaan Pulau Pinang memerlukan strategi khusus. Yang ataupun the blueprint di peringkat nasional. Di peringkat nasional perlu ada dan juga di peringkat negeri pun perlu ada. Itu adalah sasaran komitmen kerajaan Malaysia terhadap pematuhan sasaran yang ditetapkan oleh kerangka Sendai. Dan beberapa strategi yang mungkin kita boleh kongsikan di sini secara ringkas. Kita lihat pelbagai bentuk, terutamanya dari segi pengukuhan urus takbir. Satu, governance. Poor governance, strong governance is very important. First, leaderships, political will. We always talking about this. Dan mungkin ada usaha beberapa kerajaan di peringkat tempatan, daerah juga memain peranan. Itu bukan hanya peranan di peringkat kerajaan negeri tetapi juga di peringkat daerah dan juga PBT. Pihak berkuasa tempatan, PBT. Itu satu. Yang kedua dari segi pelaburan, DRR itu sendiri. So pelaburan tu perlu diarus perdanakan. Agak sukar sekiranya kita menanti banjir barulah datangnya pelaburan untuk membesarkan sungai, menaik taraf. Kenapa tidak dilabur lebih awal? Sebarang perancangan infrastruktur dimasukkan lebih awal. Diwajibkan supaya infrastruktur itu lebih berdaya tahan. Boleh menampung kekuatan intensiti magnitude bencana-bencana mendatang. Dan insya-Allah saya percaya sekiranya ada usaha bersama, sektor awam, ada peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli akademik, pihak swasta sendiri mempunyai social responsibility dan dimainkan peranan penting oleh penduduk setempat kerana mereka yang menerima kesan Haji. Mereka lebih tahu, lebih mendalami dan dalam setengah-setengah tempat mereka lebih mengetahui daripada ahli akademik. Adakah itu Penang Way? Mamak Penang kata ini cara orang pulau. Itu yang menarik. Itu yang menarik untuk dibincang. Dan kalau kita teliti 500 tahun sesuatu keunikan, dan saya percaya kaedah ataupun strategi yang bakal dibangunkan mungkin lain daripada yang lain. Memang sesuai untuk Pulau Pinang saja. Sesuai untuk Pulau Pinang saja. Dan ini adalah tapak warisan dunia. Perlu dipelihara bukan hanya di Pulau Pinang tetapi juga untuk generasi mendatang. Kalau boleh saya menjadi devil's advocate, misalnya Pulau Pinang ada semua ramuan untuk menjadi sebuah bandaraya yang hebat. Bandaraya moden, bandaraya lestari, kawasan kemampanan warisan dunia dan juga warisan untuk generasi akan datang. Mengapa semuanya ini tidak difikirkan sebagai aset, bukan perlu dikorbankan? Seolah-olah sekarang bila kita melihat pembangunan, kita mengorbankan yang lama, kita munculkan yang baru. Jadi kita lupakan yang lama. Jadi yang baru tu seolah-olah baru muncul. Saya rasa Pulau Pinang tidak begitu. Okey. Alright. Mungkin kita boleh teliti daripada pelbagai sektor. Yang pertama, isu kemampanan kelestarian. Dan kita lihat perkara-perkara ni dan dibandingkan dengan permintaan yang tinggi dan mungkin dari konteks political will tu sendiri Haji. Dan saya percaya perkara itu perlu digebeling, diperhalusi lebih, diharmonikan dengan lebih baik.
bagi dalam 10 tahun akan datang dalam Pelan Struktur Pulau Pinang 2030 sebagai pakar pengkaji bencana dan sebagainya, apa ancaman-ancaman yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak supaya Pulau Pinang ada resilience yang kuat dalam menghadapi bencana? Tiga perkara secara ringkas. Yang pertama, terdapat banyak pelan-pelan perancangan, strategi-strategi yang dimainkan. Tapi di peringkat implementasi aja, yang saya khawatir di situ adanya ruang jurang yang mungkin perlu diperhalusi, diperkukuhkan supaya sebarang implementasi di lapangan, pembangunan yang dibuat mengikut reka bentuk yang pertama. Yang kedua, dari segi peranan pemegang taruh itu sendiri. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh lihat beberapa data-data saintifik, data-data teknikal perlu diguna sama untuk membantu pihak-pihak pembuat keputusan, pembuat data raya sains dan teknologi, banyak bentuk-bentuk. Tidak boleh dikesampingkan. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan juga Persediaan Bencana MJIIT Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.